Baiklah, dengan itu kita setelah dengar beberapa masalah, walaupun di akhir ini kita diakhiri dengan sedikit nasihat khususnya kepada pelajar-pelajar kita yang sedang menuntut ilmu secara berpondok, kita panggil sistem pondok, ataupun dia kata secara tradisional pada dia panggil lah. Ni kita mengaji berbentuk cara pondok ni. Kalau kita di sana masih lagi berganti patah tumbuh, bila berganti kita di sana di petani di sana banyak lagi pondok-pondok. Walau bagaimanapun dinasihat kepada kita yang boleh mengaji pondok ni satu perkara yang berkaitan nasib baiklah dengan taufik hidayah daripada Allah. Dalam keadaan suasana yang sebegitu, dalam kemajuan yang sebegitu hebat, maka kita dapat menjihadkan nafsu kita melalui di bawah tarbiyah guru-guru. Oleh itu, bagi kita yang duduk di pondok, sabarlah banyak. Kerana salah satu daripada syarat kita nak dapat ilmu yang manfaat itu, antara lain kita kena tulu zaman, lama ataupun panjang masa. Panjang masa ni dengan tidak ditentukan lah. Tidak dikaitkan dengan 10 tahun ke berapa tahun, tidak ditentukan lah. Dengan siapa setengah-setengah pondok tu nak masuk belajar dengan dia letak masa paling kurang 5 tahun. Paling kurang 5 tahun. Kalau tak sanggup kurang 5 tahun, dia tak 5, ada setengah. Maka tak nak jadi orang paling kepelakkan lah. Sebab kita mengaji dalam sekolah pun kita nak ambil bagi apa? Kelulusan BA kita kena letak masa 4 tahun bukan? Kita nak dapat kelulusan kena masa, kita kata setahun satu kelas, 1 tahun satu kelas, kita nak ni dia kena 4 tahun. Maka begitu juga kita mengaji di pondok, kerana mengaji pondok kita mengaji banyak ilmu alat-alat yang kita tak dapat dengan masa yang ringkas, dengan masa yang sebegitu pendek. Mesti kita kena tulis zaman. Selain pada kita tu bersifat cergas, zakat, dan kita kena ada hirs, ada lobok. Antara lain kita kena ada bersifat lobok, dan di antara lain pula kita ada cukup belanja. Kerana satu perkara yang menghalang daripada dapat ilmu juga kurang di segi perbelanjaan. Maka itu nasib baik kita orang mengaji belajar, tiba-tiba disanggup oleh bapa kita dan nak sanggup pengajian kita, itu alhamdulillah syukur. Itu di antaranya. Dengan kita mengaji ini, apabila ilmu merupakan nur, cahaya seperti lampu ini yang kita sangat hajat kepadanya. Ilmu merupakan nur, cahaya semua itu berhajat. Sehingga siapa? Apabila kita tak ada nur, bukan saja nur untuk menerangkan diri kita saja, boleh menerang pula kepada orang yang lain. Oleh itu, cara kita nak dapat ilmu yang manfaat, pertama sekali kita mesti taat, patuh kepada guru-guru kita. Patuh mesti tengok kita mengaji ilmu keduniaan pun mesti kena turut pada guru kan. Guru apa yang dia suruh kita buat, hatta terkadang nyalahi dengan syarat pun kita ikut juga guru. Kalau kita tak ikut, siapa nak belajar tak boleh. Dia tak benar. Itu nak ayat kata itu adab dalam belajar. Apalagi kita belajar agama. Mesti kita patuh dan kita taat dan kita hormat dan khidmat kepada guru kita. Mesti kita kena taat apa yang ia ajar kita, dan mesti kita pula kita kena hormat. Dan kita pula mesti khidmat. Tengok Nabi SAW apabila dia hijrah ke Madinah,
Ummu Sulaim radhiyallahu anha hantarkan seorang anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, diserahkan Anas anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ajak dan suruhkanlah anak dia tu berkhidmat. Jangan sampai dipanggilkan juga Anas itu salah seorang khadim, seorang yang khidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita selaku ibu bapa, apabila kita serah anak kita kepada seorang guru mengajar agama, kita juga beri nasihat kepada anak kita supaya hormat kepada guru dan khidmatlah kepada guru. Itu salah satu daripada ilmu yang barakat. Dengan keberkatan ilmu dapat kita mengguna, dapat kita menerangkan pula kepada orang yang lain. Terkadang sedikit kita belajar, tapi hasil pendapatan kita tu banyak. Sebab itulah bila kita belajar ilmu syar'i, semoga-moga ilmu tu membaikikan diri kita sebagai tahap pertama. Baiki diri juga baiki hati. Padahal sebut kata yatlu alaihim ayatihi, itu diajar, dia baca. Wa yuzakkihim, ada tazkiyah. Tazkiyah itu mendidikkan rohani. Kita jemaah dengan guru, kita ikut guru apa dia bagi cara tazkiyah diri. Wa yu'allimuhumul kitab, dia ta'lim, ajar dengan kitab berbentuk faedah. Kita mengaji nahwu, ada faedah cara nahwu, mengaji sorah, ada faedah cara sorah, mengaji usul fiqh, ada cara dia. Dan begitulah ilmu ma'ani, bayan, semua tu ada faedah. Di pondok masih ajar, masih belajar di pondok-pondok. Itu yang belajar kita ada bentuk faedah. Itulah kita kena patuh dan taat pada guru dan hormat pada guru. Apa yang kita dapat semoga-moga nampaknya pandangan sedikit, tidak mempunyai kelas, tidak mempunyai apa dia orang panggil markah, tidak ada, tetapi kebolehan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Semoga-moga itu dapat manfaat ke diri sendiri. Apabila manfaat ke diri, dapat boleh kita menerang dan beri manfaat kepada orang lain. Kerana sangat-sangat berajar. Tengok di akhirat esok. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum. Sedangkan mereka tu duduk di dalam majlis Nabi SAW, berjemaah di belakang Nabi SAW, dengar ucapannya dan pula dengar nasihat, tapi mereka tak terima. Lupa saja di dalam majlis ilmu, lupa saja ya. Oleh kerana dia demikian, maka dia tidak ada nur. Walaupun dia pandai di segi bercakap, tapi kosong saja. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, apabila melihatkan mereka, menarikkan tubuh badan mereka kerana orang yang segak. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim, sekiranya mereka itu bercakap, mu dengar, Muhammad suka menarik dengar ucapan mereka tu bagusnya. Tapi kalau dibanding nasibah dalam apa yang ada, Nabi Allah Ta'ala banding, tak ada apa sekarang. Kau nak banding ke? Apa dia? Wa in yaqulu tasma' li qawlihim, lepas tu ka'annahum khusyubun musannadah, dibandingkan kerana isi dalam tak ada, macam kayu di sana. Macam kayu di sana. Segak di segi rupa parah, menarik di segi dengar gayanya, tapi isi dalam tidak ada, macam kayu di sana. Manakala di akhirat esok, dia minta nak tumpah naum kepada nur kami, yakni orang mukmin. Unzuruna naqtabis min nurikum, nanti kamu akan kami nak tumpah nak ikut sama akan nur kamu itu. Tengok kata nur ini cahaya yang perlu, apalagi di akhirat sangat perlu. Maka ilmu adalah merupakan nur. Tapi ilmu mana? Ilmu yang manfaat, ilmu yang ada hikmah. Sebab ilmu tidak ada manfaat, itu hal tadi. Sebab tu Nabi SAW dia berdoa minta jauh daripada ilmu tak manfaat.
Allahumma inni a'udzubika minal arba' min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan Kau daripada empat, antaranya daripada ilmu tak bermanfaat. Nah, apa tu nak dapat ilmu manfaat, mesti kita kena patuh kepada guru, taat kepada guru, hormat kepada guru, dan kita khidmat kepadanya. Semoga-moga dengan itulah kita dapat ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat boleh membawakan kita kepada khasyah, kepada takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Malik dia kata, laisal ilmu bi kasratir riwayah. Bukan ilmu dengan banyak riwayat. Ikut tanya boleh riwayat, ikut soal boleh riwayat, itu ilmu. Imam Malik kata bukan ilmu itu banyak riwayat. Boleh pandai riwayat tu ilmu, bukan. Innamal ilmu, hanya ilmu itu ialah ilmu yang bersepakai bil khasyah, dengan ada takut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang dikehendaki. Bukan semata pandai riwayat, tahu maklumat banyak, buat lain, itu bukan. Laisal ilmu bi kasratir riwayah, wa innamal ilmu bil khasyah. Pula balik pada Allah Taala kata, zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian janji Allah pada awal kata jazaohum tadi, bagi liman khasyiya rabbah, bagi orang yang khasyah akan Tuhannya. Itulah yang diakhiri dengan sedikit nasihat, khususnya kepada pelajar, khusus lagi kepada kita sedang belajar di pondok-pondok. Sabarkanlah dalam kecemasan dan kesusahan dalam bentuk belajar. Semoga dengan kesabaran itu kita dapat zauq, kita dapat merasai manis, kemanisan segala benda yang baik nasabah orang lain, halawatul iman. Kita dapat kemanisan. Itulah saja, dan sekadar itulah biiznillah ta'ala, dengan taufik daripada Allah, sekalipun dalam keadaan penat, dalam perjalanan musafir yang masa begitu panjang, dengan izin Allah dapat ambil kesempatan untuk kita buat bertemu. Semoga-moga pertemuan kita, majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga majlis pertemuan kita ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadikan keampunan ada kesalahan silapan dari kita, dan semoga Allah menampungkan lagi apa kekurangan kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.